Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Andy Reza Rohadian bersua kembali dalam langsung dari Parlimen. Ini hari ketiga minggu yang kelima bagi persidangan Dewan Rakyat. Seperti biasa, setiap Rabu Dewan akan dimulakan dengan sesi pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Sebelum saya kongsikan kepada anda apa antara soalan-soalan yang bakal dibangkitkan ketika sesi pertanyaan jawab lisan, saya kongsikan dahulu antara intipati yang telah pun dibangkitkan ketika sesi pertanyaan jawab lisan semalam. Dewan dimaklumkan mengenai isu berkaitan krisis jiwa serta mental yang kian meningkat dalam kalangan masyarakat yang tertekan kerana kehilangan pendapatan, berjauhan daripada ahli keluarga, juga gelisah kesan pandemik COVID-19. Dewan dimaklumkan ketika sesi pertanyaan-pertanyaan Menteri MQT, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat mengakui isu tersebut dipandang serius oleh pihak kementerian. Kajian tinjauan kementerian juga mendapati sokongan sosial antara mekanisme bagi mengurangkan kadar tekanan individu yang terkesan secara langsung akibat COVID-19. Jelas Datuk Seri Rina, sokongan psikologi telecounselling, sokongan ekonomi, sosial dan pelaksanaan program berbentuk advokasi antara pendekatan yang sedang diambil kementerian. Dalam aspek ekonomi pula, bantuan bakul makanan yang telah diagihkan kepada 820,723 ketua isi rumah di seluruh negara telah pun dilaksanakan sehingga Oktober tahun lepas. Dewan turut dimaklumkan bahawa kerajaan tidak bercadang untuk membawa usul bagi membahaskan laporan tahunan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia atau SUHAKAM seperti yang dilaksanakan tahun lepas. Diperjelaskan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, tindakan dilakukan berikutan urusan kerajaan perlu diutamakan supaya tidak tertangguh pada sesi kali ini. Baik saudara, ini pula antara soalan-soalan yang akan dibangkitkan ketika sesi pertanyaan bagi jawab lisan. Dewan akan menyaksikan pertanyaan yang diajukan oleh Ahli Parlimen Kota Samarahan kepada Perdana Menteri mengenai 5 kedudukan sektor ekonomi berdasarkan ranking yang menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara serta apakah sektor yang banyak membantu pertumbuhan ekonomi negara semasa COVID-19. Juga pertanyaan sama ada kerajaan akan melaksanakan satu dasar rasmi untuk menubuhkan sistem dan juga prosedur untuk memberi perlindungan kepada pemberi maklumat atau whistleblower yang bertindak dengan niat baik di dalam perkhidmatan awam, semua agensi dan juga JLC milik kerajaan. Ahli Parlimen Bangi pula meminta Perdana Menteri menyatakan sebab mengapa dasar blanket ban ataupun sekatan dilaksanakan untuk semua warga negara daripada negara yang mempunyai kes COVID-19 mencecah 150,000 kes termasuk yang mempunyai permit masuk negara yang sah seperti pemegang MM2H dan juga pekerja expatriate. Baik saudara, anda bukan saja boleh mengikuti kami di TV1 malah menerusi platform Syara dalam talian seperti yang tertera di kaca TV anda. Kita terus saja ke Dewan Rakyat untuk mengikuti jawapan daripada menteri dan juga timbalan menteri yang berkaitan. Hari ini 2 minit sudah lambat. So kita ni sebagai contoh pada rakyat patut menepati time lah. Saya rasa time betul ke tak, kita tak betul saya tak tahu. Terima kasih Yang Di-Pertua. Lambat. Lambat 2 minit. Tak lambat. Tak lambat Yang Berhormat. Lambat saya tengok 2 minit sudah lari. Tentara Yang Berhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Berhormat Puan Rubiah binti Haji Wang. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan saya nombor 1. Silakan Menteri. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih Yang Di-Pertua, terima kasih YB Kota Samarahan. Untuk maklumat YB Kota Samarahan, sektor perkhidmatan merupakan sektor yang terbesar yang menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Sumbangan sektor ini kepada keluaran dalam negeri kasar atau KDNK adalah sebanyak 57.7% pada tahun 2019. Sektor yang kedua terbesar adalah sektor pembuatan yang menyumbang sebanyak 22.3% kepada KDNK dan ini diikuti oleh sektor pertanian serta perlombongan dan pengkuarian yang masing-masing menyumbang sebanyak 7.1%. Sektor yang kelima ialah sektor pembinaan yang menyumbang sebanyak 4.7% kepada KDNK dalam tempoh yang sama. Pandemik COVID-19 telah memberi kesan yang amat ketara kepada ekonomi negara. Pertumbuhan KDNK pada bulan 1
tahun ini sehingga bulan September telah menguncup sebanyak 6.4%. Dan prestasi ekonomi pada suku ketiga tahun ini masih mencatat penguncupan sebanyak 2.7%. Walau bagaimanapun, kadar penguncupan ini adalah lebih rendah berbanding dengan suku kedua tahun 2020. Dan kerajaan yakin bahawa kesan penyederhanaan pertumbuhan ekonomi ini adalah bersifat sementara sahaja. Beberapa indikator yang terkini telah mula menunjukkan bahawa prestasi ekonomi negara kita semakin bertambah baik. Indeks pengeluaran sektor pembuatan telah meningkat sebanyak 2.1% pada bulan 9 tahun ini berbanding dengan penguncupan 2.1% pada bulan Ogos. Nilai jualan sektor pembuatan juga telah mencatat peningkatan sebanyak 3.7% pada bulan September kepada ringgit Malaysia 121.2 bilion dan harga minyak sawit mentah telah kembali mencecah paras melebihi ringgit Malaysia 3,000 per tan pada bulan November 2020, iaitu kini berharga ringgit Malaysia 3,422 ringgit per tan berbanding paras yang terendah iaitu RM2,074 per tan pada bulan Mei tahun ini. Dan harga getah SMR20 telah meningkat ke paras yang tertinggi kepada ringgit Malaysia 6.33 sen sekilogram pada bulan November 2020 berbanding ringgit Malaysia 4.73 sen sekilogram, iaitu paras harga yang terendah pada bulan April tahun 2020. Melihat kepada perkembangan ini bererti bahawa sektor pembuatan dan sektor pertanian merupakan antara penyumbang yang utama dalam membantu pertumbuhan ekonomi negara semasa COVID-19. Sebagai maklumat juga, ekonomi negara kita dijangka akan kembali pulih pada tahun hadapan dengan anggaran pertumbuhan antara 6.5% hingga 7.5%. Dan ini adalah seiring dengan unjuran pertumbuhan oleh Tabung Kewangan Dunia IMF iaitu sebanyak 7.8% dan Bank Dunia sebanyak 6.3% untuk tahun hadapan. Sekian dan terima kasih. Soalan tambahan. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri atas jawapan tadi. Datuk Yang di-Pertua, sebagai contoh sektor pelancongan merupakan satu industri penerbangan nasional yang kini menjadi perhatian rakyat kerana industri ini menyaksikan penyusutan yang paling ketara sejak berlaku COVID-19. Antaranya ialah Malindo A yang terpaksa memberhentikan 2,200 pekerjanya. Soalan tambahan saya, sehingga bilakah industri-industri ini dapat bertahan dan apakah perancangan terkini daripada pihak kerajaan dalam memastikan industri sebegini tidak lumpuh sepenuhnya, dan apakah pelan tindakan kerajaan dalam melegakan kadar pengangguran pekerja-pekerja dalam industri-industri yang terjejas. Terima kasih. Silakan Timbalan Menteri. Terima kasih Yang di-Pertua, terima kasih YB Kota Semarahan. Soalan Yang Berhormat sangat bersasar dan juga sesuai dengan cabaran yang dihadapi oleh ekonomi kita pada masa kini. Bagi prospek industri pelancongan, sebenarnya dia sangat bergantung kepada senario penularan pandemik pada peringkat global dan juga domestik. Industri ini dijangka pulih hanya selepas akses bekalan vaksin boleh diperolehi oleh kebanyakan negara. Dan pemulihan ini juga bergantung kepada langkah yang diambil oleh negara luar untuk membuka sempadan mereka. Ini termasuk negara Malaysia juga. Pada masa kini, kerajaan kita lebih menumpu kepada usaha untuk menggalakkan pelancongan domestik. Oleh itu, kita telah memperkenalkan gelembung perjalanan domestik ataupun travel bubble bagi menggalakkan aktiviti pelancongan domestik yang dijangka dapat menyokong industri penerbangan Malaysia dan mengurangkan kesan kepada industri pelancongan dan penerbangan.
Mengenai pengangguran pula, pada bulan September, kadar pengangguran kita telah berkurang kepada 4.6% berbanding 5.3% pada bulan Mei. Dan pengurangan ini adalah hasil daripada langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan dengan melaksanakan program-program seperti program subsidi upah, PSU dan PSU 2.0 yang bernilai 18 bilion ringgit di bawah Prihatin, Penjana dan Kita Prihatin, program insentif pengambilan pekerja dan bantuan latihan, program peningkatan kemahiran dan juga latihan. Selain itu juga skim jaminan penjanaan pekerjaan, dan juga dalam Belanjawan 2021 kerajaan juga telah mengumumkan pelbagai bantuan dan insentif bagi mengurangkan pengangguran pekerja daripada industri pelancongan. Kesemua inisiatif ini akan mengurangkan kesan kepada industri pelancongan dan penerbangan serta industri-industri yang lain. Sekian dan terima kasih. Yang berhormat Puan Jun Liao. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan saya nombor 2. Silakan Timbalan Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Tuan Ketua dan terima kasih kepada Yang Berhormat Hulu Selangor di atas soalan dikemukakan. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat bekerja sama erat dengan Kementerian Kesihatan Malaysia bagi memberi kesedaran dan perlindungan yang sewajarnya kepada warga emas yang merupakan golongan yang berisiko tinggi akibat daripada jangkitan COVID-19 kerana faktor umur dan juga penyakit kronik. Di antara program yang telah dilaksanakan di antaranya ialah sambutan Hari Warga Emas pada tahun ini yang diraikan pada 1 Oktober 2020 diraikan dalam suasana pandemik COVID-19. Sehubungan dengan ini, tema yang dipilih bagi sambutan Hari Warga Emas untuk tahun 2020 peringkat kebangsaan ialah pandemik dan penuaan mendepani perubahan. Di mana di antara program yang dilaksanakan adalah forum berkaitan dengan kesediaan warga emas terhadap norma baru semasa pandemik COVID-19, impak dan penjagaan kesihatan di segi fizikal dan emosi, mental dan juga program dialog berkaitan dengan peranan Kementerian Wanita dalam mendepani isu pandemik COVID-19. Begitu juga di antara program seterusnya ialah saringan COVID-19 yang dilaksanakan dengan kerjasama KKM kepada semua penghuni dan kaki tangan di 17 buah institusi kebajikan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM yang melibatkan 2,376 penghuni. Saringan ini bertujuan untuk mencegah penularan penyakit di institusi warga emas dan saringan ini diperluaskan kepada 432 pusat jagaan yang dikendalikan oleh pihak swasta dan pertubuhan bukan kerajaan yang mana sejumlah 14,049 penghuni dan kaki tangan telah disaring. Begitu juga kami mewujudkan garis panduan pencegahan dan kawalan penyakit COVID-19 ini di pusat jagaan warga emas yang berkediaman kerajaan, swasta dan NGO pasca Perintah Kawalan Perakan sebagai rujukan dan panduan pusat-pusat tersebut dalam menghadapi situasi pandemik ini. Talian kasih 1599 dan talian khas kaunseling COVID-19 juga disediakan untuk memberi sokongan psikologi kepada orang ramai termasuk warga emas yang terkesan akibat daripada penularan wabak dan Perintah Kawalan PKP ini. Dan begitu juga telecounseling 24 jam sehari yang merupakan salah satu inisiatif kerajaan untuk memastikan kesihatan mental rakyat Malaysia sentiasa berada tahap yang stabil. Dan begitu juga proses yang kelima, proses disinfeksi institusi warga emas JKM dan penyediaan peralatan dan serta keperluan di institusi juga disediakan. Dan yang keenam, program khidmat bantu di rumah atau home help service iaitu di mana program ini diadakan sepanjang tempoh PKP dan sehingga Oktober 2020 terdapat seramai 1,992 sukarelawan yang telah memberi khidmat bantu di rumah kepada seramai lebih kurang 5,826 warga emas di seluruh negara. Dan alhamdulillah pada bajet akan datang di mana dinaikkan allowance mereka daripada 150 kepada RM400 sebulan dan sagu hati kepada klien juga dinaikkan daripada 30 kepada 800 sebulan. Dan yang ketujuh akhirnya ialah bantuan prihatin kepada pusat aktiviti warga emas di mana melibatkan 131 pusat warga emas dan memberi manfaat kepada 44,000 warga emas yang berdaftar. Terima kasih Tuan Ketua. Soalan tambahan. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih atas jawapan yang diberikan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri.
Datuk Yang di-Pertua, kita tidak boleh menafikan bahawa warga emas telah menyumbangkan jasa kepada keluarga dan masyarakat. Dan kita juga sedia maklum, sejak PKP dilaksanakan, masyarakat mengalami kesempitan hidup. Jika dulu setiap bulan mampu menyalurkan duit belanjawan untuk orang tua, tetapi kini tidak mampu atas sebab ada setengah-setengah keluarga gaji dipotong atau telah dibuang kerja. Maka secara tidak langsung ibu bapa dari golongan warga emas ini juga mengalami kekurangan sumber untuk menampung kehidupan. Datuk Pengerusi, soalan saya, apakah bantuan yang dapat kementerian hulurkan kepada kes yang seperti ini dan apakah pihak JKM dapat memberikan pertimbangan khususnya untuk warga emas ini juga dapat menerima bantuan JKM buat sementara waktu. Dalam konteks kita memperjuangkan kebajikan untuk M40 dan B40, warga emas tidak seharusnya kita pinggirkan. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Silakan Timbalan Menteri. Ya, terima kasih Yang di-Pertua dan terima kasih YB Kodim Selangor yang telah mengukakan soalan tambahan. Sebenarnya kerajaan telah menyediakan pelbagai bantuan untuk meringankan beban warga emas yang terkesan. Kita sangat memahami dan saya menyeru supaya mereka yang memerlukan ini berhubung terus dengan pihak pejabat JKM daerah yang terdekat. Kita menyediakan bantuan orang tua, ya, bantuan khas untuk orang tua untuk mereka yang memerlukan, dan kita juga menyediakan beberapa institusi untuk membantu mereka yang memerlukan. Di antara institusi yang kita iaitu kita ada rumah seri kenangan. Ini adalah bagi mereka yang terkesan, terutama bagi mereka yang memerlukan, warga emas yang daif yang memerlukan perlindungan. Kita ada juga rumah ihsan, yang ini adalah bagi golongan warga emas yang mungkin mereka ini tidak berwaris ataupun sebatang kara. Dan kita ada juga program Desa Bina Diri, ini bagi mereka yang boleh lagi aktif dan memerlukan latihan skill untuk kita memberi ruang kepada mereka untuk mendapat apa-apa jua yang boleh dimanfaatkan daripada ruang yang ada. Jadi semua ini adalah untuk kita memberi perlindungan, penjagaan, pemulihan kepada golongan yang memerlukan. Jadi saya harap boleh berhubung dengan pejabat JKM yang terdekat untuk mendapat maklumat yang lebih jelas. Terima kasih. Yang Berhormat Tuan Ahmad Fadil. Seri Ketua, soalan saya nombor 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Datuk Seri Yang di-Pertua dan juga terima kasih kepada Pak Sri Mas di atas soalan yang dikemukakan. Datuk Yang di-Pertua, untuk makluman yang berhormat, laluan Persekutuan 3 FT003 Pasir Pekan ke Pasir Mas pada masa ini menunjukkan bahawa isi padu trafik yang masih stabil dan lancar dengan izin level of service LGS kategori B. Selain itu, cadangan naik taraf laluan ini tiada dalam senarai keutamaan yang telah dihantar oleh Negeri Kelantan. Sehubungan dengan itu, buat masa ini tiada perancangan untuk menaik taraf laluan tersebut. Untuk makluman yang berhormat selanjutnya, walaupun bagaimanapun, Kementerian Kerja Raya melalui Jawatan Kerja Raya JKR sentiasa komited dalam memastikan tahap keadaan jalan sentiasa dalam keadaan yang selamat dan selesa. Sehubungan dengan itu, Kementerian ini telah memperuntukkan sebanyak 2.6 juta setahun untuk tujuan penyelenggaraan rutin di Jalan Persekutuan di kawasan Parlimen Pasir Mas. Kementerian ini juga telah memperuntukkan sejumlah 13.8 juta bagi tahun 2018 sehingga 2020 bagi kerja-kerja penyelenggaraan berkala. Manakala peruntukan bagi laluan FT003 yang turut melibatkan laluan Pasir Pekan, Pasir Mas, Kementerian ini telah memperuntukkan sejumlah ringgit Malaysia 683,000 setahun bagi penyelenggaraan rutin dan sebanyak 8.5 juta tahun 2018 hingga tahun 2020 bagi kerja-kerja penyelenggaraan berkala. Berdasarkan laporan
Pool 27 PJRM Malaysia, sebanyak 634 kemalangan telah direkodkan di Pasir Mas dari tahun 2017 hingga 2019. Kementerian telah membentukkan sejumlah 1.4 juta di bawah program menaik taraf keselamatan. Lokasi yang kerap berlaku kemalangan black spot di kawasan tersebut yang melibatkan 6 lokasi untuk dinaik taraf bagi meningkatkan tahap keselamatan di laluan berkenaan. Soalan tambahan. Terima kasih Timbalan Menteri di atas jawapan tadi. Walaupun tiada dalam plan ataupun dalam cadangan yang diangkat oleh kerajaan negeri, tapi pada realitinya jalan ini memerlukan penambahbaikan yang begitu ketara berdasarkan kepada situasi yang sangat menyedihkan untuk maklumat Ibu Mat Timbalan Menteri. Dan saya terima kasih bila disebut tadi peruntukan yang telah diberikan kepada jalan ini berdasarkan rekod-rekod yang lepas. Cuma soalan saya, adakah pada tahun akan datang 2021 dan selepasnya peruntukan ini akan terus dikekalkan sebagaimana berikut ataupun berlaku pengurangan kerana tidak adanya cadangan daripada kerajaan negeri? Terima kasih. Silakan. Ya. Terima kasih kepada Yang Berhormat Pasir Mas di atas soalan tambahan. Untuk makluman Yang Berhormat, ini adalah peruntukan yang kalau kita tengok disediakan oleh Kementerian Kerja Raya dan juga Jabatan Kerja Raya untuk memastikan yang pertama, tahap keselamatan tersebut berada pada tahap yang selamat untuk pengguna jalan raya di FT 003. Yang kedua, peruntukan yang diperuntukkan untuk memastikan bahawa jalan tersebut berada dalam keadaan yang baik. Jadi peruntukan ini adalah tertakluk kepada keperluan semasa untuk tujuan penyelenggaraan dan juga tujuan untuk memastikan keselamatan pada jalan FT 003. Dan saya percaya tidak ada sebab untuk peruntukan ini dipotong ataupun ditarik balik. Walau bagaimanapun untuk tujuan menaik taraf jalan ini, peruntukan diperlukan tertakluk kepada permohonan yang dikemukakan oleh Kerajaan Negeri Kelantan berdasarkan kepada keutamaan berbanding jalan-jalan lain barangkali yang ada di dalam proses permohonan oleh Kerajaan Negeri. Yang Berhormat Tuan Al Siva Rasa. Terima kasih Puan Speaker. Soalan saya adalah nombor 4 berkenaan penubuhan sistem pemberi maklumat atau whistleblower system di perkhidmatan awam dan agensi dan GLC milik kerajaan. Silakan. Datuk Seri Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Sungai Buloh, my learned friend, yang bertanya mengenai perlindungan kepada pemberi maklumat ataupun whistleblowers di negara kita. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, di negara kita, kita mempunyai Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 ataupun Akta 177 yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pemberi maklumat ataupun whistleblowers. Akta ini telah berkuat kuasa sejak daripada 15 bulan Disember tahun 2010 lagi. Antara objektif penggubalan Akta 711 ini adalah untuk memerangi rasuah dan salah laku lain dalam sektor awam dan swasta dengan menggalakkan dan memudahkan orang awam untuk mendedahkan perbuatan rasuah dan juga kelakuan tidak wajar di dalam masyarakat. Akta ini juga memberi perlindungan maklumat sulit, kekebalan daripada tindakan sivil dan jenayah, serta perlindungan daripada tindakan memudaratkan, serta memberi kuasa kepada agensi penguatkuasaan untuk menjalankan siasatan terhadap kelakuan tidak wajar dan tindakan yang memudaratkan. Skop pelaksanaan Akta 711 ini adalah melibatkan sektor awam dan sektor swasta sebagaimana diperuntukkan dalam Seksyen 2 Akta tersebut. Perlindungan yang diberikan kepada pemberi maklumat adalah melalui agensi penguatkuasa yang digariskan di dalam akta ini
di mana skop agensi penguatkuasa ditakrifkan dalam akta ini adalah luas, dan dalam hal ini agensi penguatkuasa yang dimaksudkan merangkumi SPRM, Jabatan Imigresen Malaysia, Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia JPJ, PDRM, Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM, Jabatan Kastam Diraja Malaysia dan juga Suruhanjaya Security Malaysia. Pemberi maklumat yang bertindak dengan niat baik in good faith sebagaimana yang dimaksudkan oleh Sungai Buloh akan diberikan perlindungan antaranya seperti berikut. Perlindungan kepada maklumat sulit iaitu maklumat identiti, alamat, pekerjaan dan yang berkaitan dengan pemberi maklumat tersebut. Yang kedua, kekebalan ataupun immunity daripada tindakan sivil dan jenayah. Dan yang ketiganya, perlindungan daripada tindakan yang memudaratkan iaitu terhadap diri pemberi maklumat itu dan juga mana-mana orang yang mempunyai hubungan atau kaitan dengan pemberi maklumat umpama keluarga, rakan dan sebagainya. Bagi tujuan tersebut, pemberi maklumat perlulah memberikan kerjasama dan bertindak mengikut peruntukan yang ditetapkan bagi membolehkan perlindungan yang sewajarnya diberikan kepada mereka di bawah undang-undang. Terima kasih. Soalan tambahan? Terima kasih Puan Speaker dan terima kasih kepada Menteri atas jawapan itu. Yang Berhormat Menteri, saya sedar, Puan Speaker saya sedar dan saya rasa kerajaan Menteri pun tahu tentang skop dengan izin the Whistleblower Act of 2010. Pada masa yang sama, kita perhatikan dan saya pasti Menteri pun tahu ini, Bursa Malaysia dengan panduan kerajaan Malaysia telah memerlukan, ini sudah berlaku untuk beberapa tahun, bahawa syarikat-syarikat besar yang disenaraikan di main board memerlukan menumbuhkan sistem whistleblower di dalam syarikat-syarikat itu. Ini adalah penambahan kepada sistem whistleblower yang sedia ada yang telah diterangkan tadi secara detail oleh Yang Berhormat Menteri. Dan inilah untuk memastikan tata kelolaan yang bagus atau good governance diberi sokongan yang penuh dengan sistem whistleblower ini supaya syarikat dijalankan baik dan pemegang saham atau stakeholders, pemegang taruh semua yang terlibat dapat satu syarikat yang bagus. Dan di sini kita lihat kerajaan adalah majikan yang terbesar di Malaysia. Yeah, I'm coming to that. So masa dah habis dah. Baik. Just a few more seconds. So, jadi bagi saya minta kerajaan kaji semula supaya ada sistem itu juga dalam kerajaan untuk membantu macam Menteri kata tadi rasuah dan penyelewengan dan sebagainya. Di konteks itu soalan tambahan saya ialah hak mendapat maklumat ataupun freedom of information juga adalah satu unsur yang penting untuk melawan rasuah dan penyelewengan. Adakah kerajaan bercadang untuk melaksanakan satu Akta Kebebasan Maklumat atau Freedom of Information Act dengan izin dan pada masa yang sama memansuhkan atau meminda Akta Rahsia Rasmi, pada masa yang sama kita jaga informasi yang berkaitan dengan keselamatan negeri atau negara itu dilindungi. Adakah kerajaan bercadang atau mempertimbangkan melaksanakan itu? Sekian. Silakan Menteri. Datuk Seri Yang di-Pertua, terima kasih kepada sahabat saya Sungai Buloh yang memberikan pandangan-pandangan yang saya rasa sudah tentulah pandangan ini akan diambil oleh pihak kerajaan. Ini termasuklah dari semasa ke semasa kerajaan sentiasa mengkaji perundangan-perundangan yang sedia ada, termasuklah OSA, Official Secret Act, untuk kita membuat penambahbaikan supaya kepentingan awam dan juga kepentingan negara diseimbangkan. Ini penting kerana sesuatu undang-undang yang dibuat itu sudah tentulah mempunyai tujuan tertentu. Intention of legislation itu tujuan tertentu. Tapi pada masa yang sama saya akui sebagaimana Yang Berhormat sebut, kepentingan awam juga adalah penting. Ini perlu diseimbangkan antara public and private interest di dalam negara dan juga dalam masyarakat kita. Atas sebab itu saya merasakan kerajaan tidak mempunyai masalah. Terutamanya jika sekiranya pandangan-pandangan diberikan daripada golongan masyarakat civil society untuk kita menambahbaikkan perundangan-perundangan yang sedia ada, termasuk dalam aspek whistleblowers ini. Terima kasih.
Yang Berhormat Datuk Seri Hassan bin Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan Yang di-Pertua, soalan nombor 5. Silakan Menteri. Terima kasih, Datuk Yang Pertua. Datuk Yang Pertua, sumbangan sektor koperasi kepada KDNK negara Malaysia pada masa ini hanya antara 3% hingga 4% sahaja. Walaupun sumbangan tersebut kelihatan masih sangat rendah berbanding dengan sumbangan sektor berkenaan di Thailand sebanyak 19% dan di Vietnam 26%. Namun sektor operasi masih memiliki ruang yang signifikan untuk berkembang dan meningkat dari segi nilai. Ini dapat dipertingkatkan menerusi pencapaian gerakan koperasi yang telah berjaya menyana pendapat sebanyak 45.70 bilion hingga 31 Disember 2019. Purata pertumbuhan pendapatan sektor koperasi setiap tahun menunjuk peningkatan sebanyak 3.97 hampir 4% ya daripada tahunan 2014 hingga 2019. Penularan pandemik COVID-19 banyak memberi kesan kepada aktiviti koperasi. Kajian kesan wabak koperasi COVID ke atas perniagaan koperasi oleh SKM dikaji selidik usahawan pasca COVID MIDAC mendapati prestasi koperasi, perniagaan koperasi telah mengalami kemerosotan sebanyak 32% yang menyumbang kepada penurunan pendapat koperasi hingga 33.9%. Kesan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan turut menunjukkan hanya 39% masih koperasi operasi, manakala sebanyak 17% perniagaan telah berhenti dan lebih 42% koperasi mengalami masalah kecairan tunai sebabkan kekurangan modal pusingan, terutamanya koperasi yang terlibat dalam sektor pelancongan dan penjagaan kesihatan. Justru, Kementerian telah mengambil inisiatif menerusi Plan Pemulihan Usahawan dan Koperasi bagi memastikan momentum perniagaan koperasi akan kembali stabil dalam masa setahun akan datang serta membantu sektor operasi berupaya kekal menjana pendapatan termasuk memudahkan permohonan pembiayaan tanpa cagaran di bawah tabung modal pusingan Suruhanjaya Koperasi. Prestasi pembiayaan SKM hingga 16 November 2020 telah pun mengeluarkan sebanyak 5.11 juta bagi 104 buah koperasi secara tidak langsung. Bantuan ini dapat membantu negara memulihkan ekonomi COVID-19. Sekian, Datuk Ketua. Soalan tambahan. Terima kasih, Yang Berhormat Menteri. Puan Yang Ketua, di antara sebab kenapa sumbangan KDNK pergerakan koperasi terlalu rendah kerana Suruhanjaya Koperasi Malaysia tidak mesra dengan ahli-ahli perniagaan, bermakna banyak red tape dan birokratik serta akta koperasi itu sendiri sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan perniagaan. Apa pandangan Menteri tentang perkara ini? Silakan. Terima kasih, Datuk Yang Ketua. Suruhanjaya Koperasi diwujudkan adalah untuk mengawal selia pergerakan koperasi di negara ini. Dan undang-undang itu adalah sebagai satu panduan kepada Suruhanjaya Koperasi. Dan tindakan mereka sejajar dengan undang-undang yang telah dibina pada tahun 2017, pindaan yang terakhir. 2007, minta maaf. Dengan keadaan yang sedemikian, itulah kenapanya kerajaan dahulu pada hingga tahun 2017 telah mengkaji semula undang-undang ini dan bercadang untuk repeal, memansuhkan undang lama, mengganti dengan undang-undang baru, tetapi
apabila kerajaan Barisan Nasional telah kalah pada tahun 2018, penggantian ini telah tidak dilaksanakan. Sebaliknya, pihak kerajaan pada ketika itu mencadangkan pindaan sedikit saja untuk memudahkan pelaksanaan koperasi yang telah kita bentang bacaan kali pertama, Datuk Yang Ditua. Jadi saya berpendapat memang betul ada banyak halangan-halangan perundangan yang ada pada kita sekarang tidak selari dengan kemajuan koperasi itu sendiri yang perlu dipinda secara menyeluruh undang-undang koperasi tersebut. Terima kasih, Datuk Yang Ditua. Yang Berhormat Dr. On Kian Ming. Salam sejahtera, Speaker. Soalan saya nombor 6. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Bangi dan terima kasih Tuan Yang Dipertua. Tuan Yang Dipertua, keputusan kerajaan mengenakan sekatan menyeluruh atau disebut oleh Yang Berhormat sebagai blanket ban hanya diambil sebagai langkah segera pada awal September 2020. Ketika itu, kerajaan tidak mempunyai data yang mencukupi mengenai situasi penularan dan kaedah pengekangan wabak COVID-19 di negara-negara lain. Justru kerajaan mengambil langkah sekatan ini dan segera berjaga-jaga untuk melindungi rakyat Malaysia kerana kebimbangan berlakunya peningkatan kes di negara luar dan risiko jangkitan ke dalam negara kita. Dalam tempoh sekatan sementara yang dibuat tersebut, kerajaan telah mendapat maklumat ketika itu dan membuat penilaian risiko semula. Sehubungan dengan itu, pada 10 September 2020, kerajaan telah mengambil keputusan supaya pemegang pas ekspatriat kategori EP1 dan pakar teknikal atau pekerja mahir asing dari 20 buah negara yang dikenakan sekatan kemasukan dibenarkan untuk memasuki Malaysia. Ini juga termasuk program MM2H. Mereka dikehendaki mengumpulkan permohonan daripada pihak Jabatan Immigration dan perlu mengemukakan dokumen sokongan daripada MIDA atau kementerian atau agensi yang berkaitan dan mereka juga adalah tertakluk kepada perintah kuarantin wajib selama 14 hari di stesen kuarantin yang ditetapkan kerajaan. Kerajaan akan terus mengkaji dan meneliti perkara ini dari masa ke semasa untuk membenarkan kemasukan dari luar negara secara bersasar dengan menggunakan kaedah ataupun konsep gelembung perjalanan. Untuk makluman ahli yang berhormat, sekatan kemasukan warga negara asing ke Malaysia ini dibuat berdasarkan jadual permakahan ataupun scoring boards yang mampu memberi gambaran jelas mengenai risiko mengimport kes COVID-19 ke Malaysia. Kriteria yang diambil di dalam pengiraan scoring boards metrik risiko ini adalah seperti berikut: bilangan kes COVID-19 dalam tempoh 14 hari kebelakangannya, kadar insiden per 1 juta penduduk dalam tempoh 14 hari kebelakangannya, kadar kematian 14 hari kebelakang per 1 juta penduduk, kadar kematian kes dan indeks pemulihan ataupun recovery index. Kemasukan kes import ini akan memberi kesan besar kepada Malaysia kerana ia menggunakan kemudahan dan fasiliti milik Malaysia untuk merawat kes tersebut yang sebenarnya telah berlaku di luar negara. Ini akan mengganggu perkhidmatan kesihatan kerajaan kerana tanggungjawab utama negara adalah menyediakan perkhidmatan kesihatan terbaik termasuk rawatan COVID-19 kepada semua rakyat Malaysia dan bukannya warga asing yang masuk ke Malaysia. Terima kasih, Yang Dipertua. Soalan tambahan. Terima kasih. Soalan tambahan saya adalah berikut. Polisi ini sebenarnya diumumkan oleh untuk 3 negara asal, Indonesia, Filipina dan juga India, tetapi dilebarkan untuk memasuki sejumlah 22 negara. Saya nak tanya Menteri, sejak 10 September, saya rasa ada lebih negara yang telah mencecah 150,000. Jadi apakah penambahan baik SOP yang telah dibuat untuk menangani isu ini, dan adakah negara lain yang telah ditambahkan kepada senarai mencecah 150,000 ini? Terima kasih. Tuan Yang Dipertua, seperti yang disebutkan, kita mengambil sikap atau cara lebih targeted. Kita dapat memantau dengan menggunakan maklumat terkini dan mengenalkan SOP yang dibuat di negara kita dan juga memahami SOP dari negara lain. Contoh, sekiranya sesebuah negara mengadakan kuarantin
mengada kuarantin sendiri sebelum mereka keluar. Maklumat ini kena dibawa maklum kepada negara kita supaya kita boleh mengenakan peraturan tertentu untuk membenarkan mereka masuk ke Malaysia. Benar ketika itu 150,000 kes adalah satu ukuran untuk kita mengenakan sekatan. Hari ini kalau kita lihat negara-negara luar sendiri mengenakan sekatan untuk warga mereka keluar untuk membantu mengekang penularan wabak COVID-19 menurut apa yang disarankan oleh World Health Organization. Terima kasih. Yang berhormat Tuan Syahari Zulkarnain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya nombor 7. Yang berhormat Menteri. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat. Kerajaan amat memahami situasi yang dihadapi oleh pihak industri mengenai kekurangan tenaga kerja susulan pandemik COVID-19 yang kini berada pada gelombang ketiga. Kementerian Perusahaan Perdagangan dan Komoditi KPPK juga menyedari bahawa kekurangan tenaga kerja di sektor perdagangan dan industri komoditi agak kritikal dan dikhawatiri boleh menjejaskan prestasi serta kemajuan industri agri-komoditi negara. Supaya langkah menyelesaikan jangka masa pendek, kerajaan telah memberi kelonggaran kepada majikan-majikan yang terkesan dan tidak berkeupayaan untuk meneruskan penggajian pekerja asing untuk memindah atau menukarkan keseluruhan atau sebahagian pekerja asing mereka kepada syarikat lain yang mempunyai keperluan tenaga kerja melalui permohonan pertukaran majikan atau PTM. Kerajaan juga telah melancarkan pelan dekalibrasi pendatang asing tanpa izin atau parti yang bermula pada 16 November 2020 hingga 30 Jun 2021 yang merangkumi dua komponen utama, iaitu program khas, iaitu program dekalibrasi pulang dan program dekalibrasi tenaga kerja. Program dekalibrasi pulang merupakan program yang membenarkan parti untuk pulang ke negara asas secara sukarela tertakluk kepada syarat-syarat tertentu yang ditetapkan. Manakala program dekalibrasi tenaga kerja pula merupakan suatu program khas untuk meregularisasikan parti di negara ini sebagai pekerja asing yang sah dikajikan oleh majikan yang layak tertakluk kepada syarat-syarat ketat yang diputuskan oleh kerajaan. KPPK akan melipat gandakan usaha untuk mengisi kekurangan tenaga kerja di sektor perdagangan dan industri komoditi dengan mengadakan kempen untuk mengajak lebih ramai rakyat tempatan termasuk golongan orang asli bekerja di sektor ini. KPPK akan terus bergerak ke arah memberikan keutamaan kepada rakyat tempatan bekerja di sektor perdagangan dan industri komoditi selain memperkasakan modal insan melalui latihan khusus di bawah Institut Perdagangan dan Komoditi Malaysia itu IMPAK. Kementerian dengan kerjasama pelbagai kementerian dan agensi berkaitan akan terus berusaha keras membantu sektor agri-komoditi mendapatkan pekerja melalui kempen, menggalakkan penyertaan rakyat tempatan serta mengalu-alukan pelibatan agensi pekerjaan tempatan untuk tampil dan membantu kementerian menggalakkan rakyat tempatan bekerja di sektor tersebut. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan. Soalan tambahan, terima kasih Menteri. Apakah langkah kerajaan dalam menarik golongan belia tempatan untuk bekerja di sektor perdagangan dan komoditi ini? Yang Berhormat Timbalan. Terima kasih Yang Berhormat. Kementerian sentiasa melaksanakan pelbagai usaha untuk menarik minat rakyat tempatan, terutamanya golongan belia, bagi menceburi pekerja agri-komoditi seperti mana yang saya telah jawab. Namun antara langkah-langkah jangka masa panjang yang telah dilaksanakan oleh kementerian ialah satu, mengadakan sesi libas urus bersama Institut Perdagangan dan Komoditi itu IMPAK melalui penganjuran program dengan pihak sekolah dan institusi pengajian tinggi awam bagi memberi pendedahan awal serta menarik minat golongan belia dan para pelajar untuk menceburi pekerjaan di sektor agri-komoditi. IMPAK juga melatih belia-belia tempatan secara berterusan antara fokus utama khusus
dan latihan yang ditawarkan oleh IMPAD adalah pendedahan penggunaan jentera mekanisasi secara menyeluruh. Sehingga Jun 2020, IMPAD telah melatih seramai 73,526 orang peserta melibatkan sebanyak 1,978 kursus kemahiran komuniti. 2 penubuhan jawatan kuasa tenaga kerja sektor perdagangan dan industri komuniti iaitu JTK SPIC bagi menyediakan platform kepada pihak industri dan agensi kerajaan untuk membincang tentang isu-isu serta permasalahan berkaitan tenaga kerja, di samping menggalakkan pihak industri menggaji pekerja tempatan yang tidak terlalu bergantung kepada pekerja asing. 3 penubuhan jawatan kuasa teknikal pemekasaan pembangunan modal insan industri perabot iaitu JTP MIT dengan objektif untuk meningkat penglibatan tenaga kerja tempatan khususnya golongan belia dan mencuri kerjaya di industri. Dan banyak lagi usaha telah dilakukan oleh kementerian untuk meningkatkan supaya menggalakkan belia-belia kita untuk menceburi dalam agri community. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat Tengku Zulpuri bin Raja Puji. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya soalan nombor 8. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Tuan Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Raub. Tuan Yang Dipertua, Bukit Fraser yang terletak di kawasan tanah tinggi mempunyai keindahan alam semula jadi yang indah serta bertuah, memiliki udara yang sejuk dan menyegarkan. Gandingan faktor-faktor ini telah menjadikan Bukit Fraser sebagai destinasi yang menjadi antara produk pelancongan terkenal negara. Untuk makluman ahli yang berhormat, Malaysia telah merekodkan kehadiran 796 spesies burung pada tahun 2019 dengan 299 spesies boleh ditemui di Bukit Fraser. Bukit Fraser telah dikenal pasti sebagai salah satu kawasan dengan izin International Bird and Biodiversity Area IBA oleh BirdLife International untuk dijadikan kawasan pemeliharaan burung di Malaysia. Dalam hal ini, selain daripada destinasi percutian keluarga, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEK juga giat mempromosikan Bukit Fraser sebagai salah satu destinasi segmen pelancongan niche dengan izin untuk bird watching dengan izin. Promosi acara pelancongan berkaitan aktiviti melihat burung seperti Fraser's Hill International Bird Race turut dijalankan bersama dengan agensi-agensi kerajaan negeri kerana ia juga mampu menyumbang kepada kemasukan pelancongan domestik dan antarabangsa ke Bukit Fraser. Berhubung dengan isu pembinaan hotel baru di Bukit Fraser, dimaklumkan bahawa perkara tersebut adalah di bawah bidang kuasa pihak berkuasa tempatan dan kerajaan negeri. Segala cadangan pembangunan tersebut adalah tertakluk kepada pertimbangan dan kelulusan Majlis Daerah Raub ataupun MDR sebagai pihak berkuasa tempatan bagi Bukit Fraser. Untuk makluman juga, pada masa ini hanya terdapat 3 buah hotel dengan jumlah bilik sebanyak 370 buah sahaja di Bukit Fraser. Jumlah ini tidak mencukupi bagi menampung permintaan terutamanya pada hujung minggu dan musim cuti umum. Selain itu, hotel-hotel sedia ada juga adalah bangunan lama. Premis penginapan baharu boleh menarik minat pelancong atau pihak korporat untuk berkunjung dan mengadakan program di Bukit Fraser. Namun, pada masa yang sama, MOTEK menyarankan agar sebarang pembangunan di kawasan ini akan mengekalkan dan memelihara tema atau konsep Bukit Fraser dengan mengekalkan fasad bangunan mengikut kesesuaian alam sekitar dan sejarah setempat. Sebagai contoh, sebarang pembangunan baru di kawasan ini hendaklah mengekalkan konsep Tudor sesuai dengan jolokan Bukit Fraser sebagai The Little England. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan. Terima kasih Menteri. Soalan tambahan saya, bangunan yang akan dibina lebih kurang dalam 15 tingkat. Kita bimbang burung-burung, penghijauan burung-burung ini akan terganggu ataupun daripada segi ekosistem dan juga mungkin keadaan alam semula jadi di sini akan terganggu ya, sebab bangunan itu terlalu tinggi di puncak bukit. Sebabnya kalau kita melihat di Pahang kita ada 2 lagi, itu di Cayman Highland dan juga
dan Genting Highlands untuk komersial. Jadi saya berharap Kementerian Pelancongan dapat mempengaruhi kerajaan negeri supaya tempat burung ini dapat dikekalkan. Terima kasih. Silakan Menteri. Terima kasih Tuan Ketua. Terima kasih Yang Berhormat. Memang pun kita kita kenal pasti memang ada cadangan pembinaan hotel baru 15 tingkat yang turut mengakibatkan perobohan bangunan lama di Bukit Fraser yang tidak dirujuk atau dimaklumkan terlebih dahulu kepada Jabatan Warisan Negara mahupun pejabat Motek Negeri Pahang bagi mendapatkan pandangan dan nasihat. Namun seperti yang saya nyatakan, kita akan kita telah minta supaya mereka sesiapalah yang nak mencadangkan apa-apa yang melibatkan pelancongan, walaupun ini bukanlah di bawah kementerian kita, namun adalah elok kalau kita menerima seberang di bawah bersama untuk berbincang. Setakat ini memang kita belum menerima apa-apa cadangan untuk membawa kita bersama. Kita belum dapat kelulusan pun daripada ataupun mendapat cadangan itu bersama dibawa kepada kita untuk kita berbincang, bagi kita membolehkan kami untuk memberi pandangan kami. InsyaAllah apa yang kami boleh lakukan apabila kami diajak bersama untuk bermesyuarat, kita akan memberi pandangan kita. Sebab yang saya nyatakan tadi, kita mahu supaya tempat itu mengekalkan Tudor itu seperti mana yang saya sebut the little English kawasan itu, the little English tadi yang saya sebut tadi, ada tempat seperti mana yang telah ada pada masa itu, the little England. Sekian, terima kasih. Yang Berhormat Datuk Seri Haji Ahmad Maslan. Datuk Speaker, Yang Berhormat bekas Timbalan Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri dalam Dewan tentunya ingin mendengar jawapan soalan nombor 9 juga. Silakan Menteri ataupun Wakil Perdana Menteri. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih Yang di-Pertua, terima kasih YB Pontian. Untuk maklumat ahli yang berhormat, pelbagai inisiatif telah dilaksanakan untuk meningkatkan taraf ekonomi Bumiputera, khususnya dalam bidang pendidikan, modal insan, keusahawanan dan perniagaan, pemilikan kekayaan serta pemilikan equity korporat. Antara jumlah dana terbesar yang telah diperuntukkan adalah kepada Majlis Amanah Rakyat atau MARA, Equity Nasional Berhad atau Equinas, Unit Peneraju Agenda Bumiputera atau Teraju, dan Pelaburan Hartanah Berhad atau PHB. Sejak penubuhannya, MARA telah diperuntukkan sejumlah RM20 bilion untuk dalam bentuk perbelanjaan pembangunan atau development expenditure. Sehingga kini 1.15 juta Bumiputera telah menerima manfaat daripada pelbagai inisiatif MARA dalam bidang keusahawanan, perniagaan dan pelaburan. Manakala seramai 1.02 juta Bumiputera telah menerima manfaat dalam bidang pendidikan dan pembangunan modal insan. Melalui Equinas, kerajaan telah menyediakan peruntukan pembangunan sebanyak 4 bilion ringgit menerusi dana equity nasional. Daripada peruntukan tersebut, sehingga kini Equinas telah menghasilkan pulangan pelaburan sebanyak ringgit Malaysia 3.2 bilion daripada 41 syarikat. Equinas juga telah berjaya meningkatkan bilangan tenaga kerja Bumiputera dalam syarikat yang dilabur dengan mencatatkan penyertaan 23.5% Bumiputera di peringkat pengurusan tinggi dan 14.1% di lain-lain peringkat. Melalui dana mudah cara, Teraju dengan kerjasama Unit Kerjasama Awam Swasta atau UKAS telah meluluskan peruntukan sebanyak 781.1 juta ringgit kepada syarikat Bumiputera. Dana ini telah memanfaatkan 252 syarikat untuk melaksanakan 276 projek yang benjana pelaburan bernilai 6.4 bilion ringgit dan mewujudkan lebih daripada 15,000 pekerjaan baru.
Dalam meningkatkan pemilikan kekayaan Bumi Putra, kerajaan melalui dana pelaburan hartanah di bawah PHB telah meluluskan peruntukan pembangunan sebanyak RM1.145 bilion bagi pembelian dan pembangunan hartanah komersial. Nilai hartanah tersebut telah disuntik ke dalam amanah hartanah Bumi Putra atau HB yang memberi manfaat kepada lebih 75,000 pelabur Bumi Putra. Kerajaan komited untuk meneruskan agenda pemerkasaan sosioekonomi Bumi Putra. Dasar strategi dan inisiatif baru yang lebih strategik akan terus diperkukuh untuk mencapai kesaksamaan keberhasilan Bumi Putra, dan usaha ini akan diperincikan dalam rancangan Malaysia ke-12 yang dijadual untuk dibentangkan dalam Dewan Rakyat pada tahun hadapan. Sekian dan terima kasih. Soalan tambahan. Terima kasih Timbalan Menteri. Dengan pelbagai dana yang diberi, setakat mana kejayaan menambah ekuiti Bumi Putra dalam sektor korporat untuk beberapa tahun kebelakangan ini, dan diharap kelulusan dana-dana tersebut tidak terlalu sukar dengan red tape dan kerenah birokrasi yang rumit. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih YB Pontian. Itu sebenarnya soalan yang sering kali ditanya. Dalam konteks pemilikan ekuiti korporat Bumi Putra, kerajaan kita telah menetapkan sasaran sekurang-kurangnya 30% untuk pemilikan ekuiti korporat Bumi Putra di peringkat nasional. Tetapi tahap pencapaian pemilikan ekuiti Bumi Putra yang sudah diterbitkan adalah sampai tahun 2015 dan adalah pada 16.2%. Bermaksud bahawa kita belum mencapai sasaran kita untuk 30%. Antara sebab-sebab kemungkinan ekuiti Bumi Putra belum mencapai sasaran adalah penyertaan guna tenaga Bumi Putra dalam pekerjaan mahir dan profesional masih rendah serta terlibat dalam pekerjaan yang berpendapatan rendah. Kedua, kedudukan kewangan Bumi Putra yang kurang kukuh menghalang pemilikan aset dan penglibatan Bumi Putra yang terhad dalam keusahawanan dan rantai bekalan. Dan yang ketiga, pemilikan ekuiti korporat yang rendah menyebabkan Bumi Putra tiada penguasaan yang efektif. Justru itu, pemerkasaan agenda Bumi Putra memerlukan pelaksanaan strategi dan inisiatif yang bold dan radikal, dan perlu digemblang supaya lonjakan berganda atau quantum leap mampu mengubah landscape ekonomi Bumi Putra. Justru itu, kerajaan telah mewujudkan Majlis Kemakmuran Bumi Putra yang bertujuan untuk menjadi platform yang tertinggi dalam usaha memperkasakan pembangunan sosioekonomi Bumi Putra yang akan dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ini adalah sebahagian daripada kerangka intervensi strategik untuk memandu dan mempercepatkan pemerkasaan ekonomi Bumi Putra melalui usaha-usaha peningkatan kapasiti dan keupayaan merentas pelbagai program selaras dengan wawasan kemakmuran bersama 2030. Tuan Yang di-Pertua, sudah sampai masanya Bumi Putra diberi lonjakan berganda menerusi pembentukan budaya keusahawanan. Dan kita akan menceburi industri yang strategik dan berimpak tinggi dan berpotensi serta mempunyai nilai yang ditambah tinggi. Secara keseluruhannya, kita akan menekankan supaya pemerkasaan Bumi Putra akan diterjemahkan melalui penggubalan dasar, strategi dan inisiatif yang akan digarap secara lebih terperinci lagi melalui penyediaan RMK ke-12 yang akan dibentangkan pada awal tahun hadapan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Yang Berhormat semua. Sekarang tamatlah sesi untuk waktu. Ada seminit lagi Datuk Yang di-Pertua. Bagi jawab lisan. Datuk Yang di-Pertua ada seminit lagi. Boleh satu soalan lagi. Tadi mula pun 4 minit lewat. Dah habis lah, maaf. Pukul 11 tu. Maaf. Aturan urusan mesyuarat dan usul-usul menyambung semula pertimbangan ke atas Rang Undang-Undang Perbekalan 2021 DR 16 2020 dan usul anggaran perbelanjaan pembangunan 2021 dalam jawatankuasa sesebuah majlis. Yang Berhormat semua, majlis dalam jawatankuasa. Peraturan Datuk Ketua Lembah Pantai. Terima kasih Datuk Pengerusi berkenaan dengan Datuk Ketua.
Ini berkenaan dengan satu usul 18.2 yang telah saya bawa semalam, saya hantar semalam, berkenaan dengan satu pelanggaran peraturan 47.1 oleh Yang Berhormat Tasik Gelugur dalam proses belah bahagian yang telah berlaku, dan saya bawa usul ini atas peraturan 36.12 untuk rujuk Tasik Gelugur ke Jawatankuasa Hak dan Kebebasan pohon keputusan. Saya ambil maklum, saya telah terima usul itu pagi tadi, dan saya sedang menunggu nasihat undang-undang, dan saya akan mengambil tindakan yang sewajarnya. Terima kasih. Pengerusi Kota Melaka sini, pengerusi. Kota Melaka, ya. Ya. Terima kasih, pengerusi. Saya ingin tanya kepada pengerusi mengenai dengan semalam, insiden semalam di mana Timbalan Menteri Puncak Borneo yang insiden yang menunjukkan jari tengah dia. Ya. Adakah keputusan akhir semalam yang dibuat oleh pengerusi itu keputusan? Sudah minta maaf lah dia. Sudahlah tu. Tak apa. Bagi saya jawab. Yang Berhormat Kota Melaka. Sebenarnya saya belum membuat apa-apa ruling semalam sebab saya kurang pasti apa yang terjadi. Honestly, saya tak nampak apa yang terjadi sebab saya ada masalah penglihatan minggu ini. Setelah mendengar penjelasan beliau tu, malam tadi saya berbincang, saya meminta penjelasan yang selanjutnya daripada Yang Berhormat Menteri, Timbalan Menteri. Beliau menafikan sekeras-kerasnya membuat perkara begitu. Kemudian saya telah melihat video yang tertular tu banyak kali, malah secara slow motion pun saya tengok. Saya tak dapat pastikan sama ada ianya benar-benar berlaku atau tidak. Keputusan saya ialah saya tidak dapat pastikan. Sekejap, saya tidak dapat pastikan sama ada perkara tersebut berlaku. Jadi saya memohon sesiapa yang tidak tidak gembiralah dengan perbuatan yang dituduh dilakukan itu untuk memfailkan satu usul, dan saya rasa biarlah Yang Berhormat Timbalan Menteri defend lah membela dirinya di hadapan jawatankuasa. Sebenarnya saya sepenuh hati saya tidak dapat pastikan sama ada perkara itu berlaku atau tidak, kerana terdapat perbalahan fakta yang amat hebatlah dalam perkara ini. Ya. Ya, Datuk Speaker. Datuk Speaker, sini, kepong. Saya nak mulakan itu keputusan saya lah, ya. Datuk Speaker. Ini betul. Saya mohon saya tak nak lagi ni rayuan. Debate. Saya mohon supaya Datuk Speaker membenarkan CCTV dalam Dewan ini dipetayangkan supaya kita boleh lihat dengan lebih jelas. Saya dah tengok CCTV itu sendiri. Dia dari belakang sana, saya tak nampak. Saya memang tak nampak. Pengerusi. Tak boleh nampak. Saya tak dapat pastikan. Kalau ada masa, saya boleh pergi ke pejabat pengerusi untuk tunjukkan video yang amat terang. Okay. Yang boleh tunjukkan yang dia memang tunjuk jari tengah dia. Ataupun kita boleh minta Parik Sulong sebagai saksi. Yang Berhormat Kota Melaka, selepas saya sitting ni, silakan datang dalam ofis saya. Datuk Speaker. Datuk Speaker, saya duduk di depan Puncak Borneo, dan saya lihat dengan jelasnya dia itu masalah, ada tunjuk. Sudahlah tu. Yang Berhormat, itu masalah yang saya ada. Speaker pun dah buat ruling. Saya tak nampak. Boleh mula, Speaker. Boleh mula dah. Tak apa. So sebelah sini kata tak buat, sebelah sana kata buat. Jadi macam mana saya nak buat keputusan? Datuk Speaker. Tapi tak apa. Yang Berhormat Kota Melaka, terima kasih kerana menawarkan diri untuk datang ke ofis saya. Saya akan berjumpa Yang Berhormat Kota Melaka. Ya, Datuk Speaker. Datuk Speaker, kepong. Di mahkamah, kalau tak ada bukti yang kukuh, kita gantung kepada saksi. Semalam kita ada ramai saksi yang terlambat. Tak apalah. Ini tak apa. Itu keputusan saya. Ya, terima kasih. Yang Berhormat semua, ini adalah perbahasan di peringkat Jawatankuasa Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. Kepala Bekalan B21 dan Kepala Pembangunan P21 di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Makanan terbuka untuk dibahas. Pertamanya saya ingin menjemput Yang Berhormat Ketua Pembangkang, Pak Dixon. Silakan. Terima kasih Yang Tuan Yang Tertua. Saya turut bangkitkan utiran pembangunan 00100 Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA.
Menteri telah mengumumkan pembinaan ataupun urusan land swap dan membina bangunan baru pejabat korporat farma bernilai 220 juta yang akan dibina di Kelana Jaya. Saya ingin tekankan ini belanjawan COVID-19. Dan dari kajian Aziz sejak 61 sehinggalah 90-an, dia menyebut tentang vicious cycle of poverty yang melibatkan apa yang diungkapkan dalam frasa irregularities in the marketing infrastructure. Dengan izin, Tuan Ketua. Jadi peranan farmer itu bila dibangkitkan oleh Engku Aziz, disambut oleh marhum Tun Razak dan Tun Musa Hitam masa itu, ditubuh untuk membantu petani-petani pekebun kecil dalam isu pemasaran. Jadi patut menteri, terutama yang dari Sabah, dari kawasan desa, beri tumpuan supaya pemikiran lama, the old normal yang dikatakan itu dirubah. Masalah pemasaran tak akan dibantu dan diselesai dengan bangunan korporat yang baru. Kata menteri dia tidak melibatkan beban keuangan. Ini tanah kerajaan. Ada lebihan 60 juta. Kita tahu juga proses land swap ini proses yang sangat kontroversial. Mantan Menteri Pertahanan Muhammad Sabu masa itu menyebut kerugian ketirisan melebihi 500 juta ringgit sepanjang pelaksanaan 16 projek land swap Kementerian Pertahanan di pelbagai peringkat pelaksanaan. Jadi menteri harus lebih teliti. Apa keutamaan kita? Nak bantu peladang dan petani jual barang dia, makanan ternakan dan sebagainya, atau nak buat mahligai baru di Kelana Jaya? Itu bagi saya sangat penting, terutama dalam keadaan mendesak sekarang. Dan yang juga terkait dalam perkara ini, saya sebutkan pihak kementerian harus kembali melihat peranan farmer. Penubuhan farmer itu juga sangat kontroversi masa itu. Pertelagahan besar di antara pimpinan UMNO dengan pimpinan MCA. Kerana dilihat itu dari sudut kaum. Saya lihat dari sudut pemberasan, dari sudut lintah darat, dari sudut orang mengaik keuntungan yang membebankan dan memiskinkan petani yang memang sudah miskin. Jadi saya harap menteri, terutama dari Sabah, saya katakan, kerana masalah pengangguran di Sabah itu sudah melonjak tinggi. Di antara dari segi peratus, pelonjakan yang paling terkesan semasa COVID-19. Dan masalah petani miskin di Sabah tidak boleh dibantu dengan pembinaan ini. Kalaupun nak dijual land swap itu boleh digunakan, manfaatkan dengan dana keuangan, membantu petani menjual hasil mereka dengan lebih lumayan. Yang kedua, butiran 04000 program khusus, butiran kecil, subsidi dan insentif tanaman padi. Saya ucap terima kasih, tahniah kepada Menteri, bila Menteri Kewangan mengumumkan pelantikan nafas Pertubuhan Peladang Kebangsaan, yang kebetulan saya tubuh semasa saya Menteri Pertanian, mengambil alih peranan dari Bernas. Monopoli yang diberikan kepada Bernas saya anggap amat membebankan petani. Lebih baiklah persatuan-persatuan peladang dan petani sendiri yang menguruskan. Tetapi saya ingin tekankan, saya percaya yang Bapak Menteri sedia maklum bahawa kalau tidak diawasi, nafas itu pun mungkin akan jadi satu badan korporat baru, di mana lembaga syarikatnya akan fikir soal syarikat-syarikat, anak syarikat dan keuntungan. Jadi oleh demikian, nafas juga harus diperingatkan. Tanggungjawab mereka adalah untuk menentukan urusan baja pembelian kemudahan kelengkapan yang lain dan juga penjualan kepada LPN itu dapat diurus dengan pengawasan yang sangat ketat supaya mereka tidak menyeleweng daripada tugas
monopoli seperti mana dibuat oleh Bernas. Saya mohon beberapa minit dengan izin Yang di-Pertua. Silakan. Kerana ia ada kaitan dengan laporan Ketua Audit Negara soal subsidi padi ini. Laporan Ketua Audit Negara 2018. Saya baca. Saya harap ini yang menjadi tumpuan. Kalau tidak, seorang pakar ekonomi Mancur Olsen menyebut, zaman dulu kezaliman raja-raja itu merampok kekayaan rakyat setahun sekali. Dia datang tahun kemudiannya. Kalau kita tak teliti, kebiasaan merompak ini boleh jadi berterusan. Kata dia more insidious cara, walaupun dia kaitkan soal privatization pada masa itu. Contohnya, seramai hingga 7,000 pesawah yang telah meninggal dunia masih mendapat subsidi dan insentif berjumlah 57.9 juta. Dah mati dah ni. Dan kemudian yang tidak wujud dalam sistem mendapat subsidi berjumlah sekitar 28.9 juta. Nombor kad pengenalan diragukan 108.8 juta. Selain daripada kelewatan penghantaran baja di antara 14 hari mungkin dimaafkan sampai sehingga 278 hari. Jadi saya harap Saudara Yang Berhormat Menteri dapat memberikan perhatian hal ini kerana ini bertentangan dengan apa yang diumumkan. Yang diumumkan itu belanja besar, tapi keterisan itu lagi besar. Dan pendapatan penanam padi ini kelompok paling miskin dalam negara. Ramai orang bandar, elit bandar, dia tak sedar. Mengapa kita tekankan perlu membantu golongan paling miskin? Kerana pendapatan mereka itu dianggarkan di antara RM500 sebulan, maksimal RM3,000. Majoritinya itu masih dalam kategori paling miskin di antara RM500 sehingga RM1,000 satu bulan. Jadi kalau kita umumkan puluh bilion subsidi dan kalau keterisan begini rupa dan menteri masih memberikan penekanan tentang normal lama, bangunan-bangunan baru, bangunan korporat baru untuk pegawai-pegawai, saya nak tekankan ini adalah bertentangan dengan hasrat penubuhan badan ini dan juga hasrat kita meluluskan peruntukan besar untuk Kementerian Pertanian. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Seterusnya saya mempersilakan Yang Berhormat Batang Lupa. Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya ingin menyentuh butiran 020-100 industri padi dan beras. Saya ucapkan syabas kepada Yang Berhormat Menteri Mafi, nama baru tu Mafi, yang sangat optimis dengan menyasarkan peningkatan kadar pengeluaran beras tempatan mencapai tahap sara diri SXL kepada 75% berbanding selama ini 70%. Peruntukan bagi butiran ini didapati berkurangan sebanyak 3.1 juta ringgit dan dilihat tidak sejajar dengan apa yang disasarkan. Apakah langkah-langkah yang bakal diambil oleh kementerian bagi mencapai sasaran tersebut dan berapa lamakah anggaran bagi capaian kepada sasaran? Saya menyentuh 020-200 pengairan dan saliran. Satu jumlah besar pastinya diperlukan bagi menampung kos pelan pengairan seperti yang dirangka oleh Mafi, yang mana tidak selaras dengan apa yang diperuntukkan bagi tahun 2021. Berdasarkan kepada kekangan peruntukan tahun hadapan, bagaimana kementerian merancang dalam memberikan keutamaan kepada kawasan yang benar-benar memerlukan sistem pengairan dan saliran yang lengkap supaya tanaman padi boleh dilaksanakan.
Mengambil contoh di kawasan saya, sistem pengairan dan saliran telah dilakukan di kawasan Lingga Banting berbanding kawasan Bijak Tumbin yang sepatutnya didahulukan dan sehingga kini masih belum lengkap sistem pengairan tersier yang menyebabkan padi moden tidak dapat ditanam, malahan sistem primary yang dibangunkan tidak dapat digunakan sepenuhnya. Saya menyentuh butiran 021100 iaitu Mardi. Saya menyambut baik usaha Mafi dan Mardi dalam menghasilkan benih padi asas dan mengeluarkan lebih banyak benih padi yang sesuai untuk ditanam di negara ini untuk kegunaan petani. Peruntukan bagi butiran ini dikurangkan dalam 21.8 juta ringgit. Bagaimana peruntukan ini dapat digunakan dalam memastikan bekalan benih padi dapat digunakan oleh pesawah di Batang Lupa? Isu benih padi di Batang Lupa adalah sesuatu yang perlu ditangani segera dalam memastikan projek Jelapang Padi Sarawak dapat direalisasikan. Apa yang berlaku di Sarawak, tiada bekalan benih padi moden oleh Mardi yang dapat digunakan memandangkan benih padi yang dibawa oleh Mardi dari Semenanjung ke Sarawak telah ditolak oleh kerajaan negeri kerana benih yang berpenyakit. Saya mencadangkan supaya Mardi mewujudkan satu platform menghasilkan benih daftar di Sarawak supaya projek Jelapang Padi Sarawak dilaksanakan dengan segera. Saya menyentuh di bawah butiran 01940 IADA Batang Lupa. Kawasan Batang Lupa, IADA Batang Lupa berpotensi untuk dijadikan sebagai pusat penghasilan makanan khususnya padi dan beras, terutamanya untuk pasaran dalam negeri. IADA Batang Lupa diramalkan oleh kementerian mampu menghasilkan 6.5 tan padi untuk satu musim yang akan dilengkapi dengan infrastruktur dan kemudahan sistem moden bagi meningkatkan pengeluarannya. Merujuk kepada butiran 1940, bilakah projek ini dapat direalisasikan sepenuhnya dan adakah sasaran ini boleh dicapai memandangkan apa yang berlaku di lapangan adalah sebaliknya? Hakikatnya pada musim utama penanaman padi di Batang Lupa, pesawah memilih untuk menanam padi benih tradisional berbanding padi benih moden dan peruntukan perlu digunakan juga untuk sebarang pakej rangsangan bagi menggalakkan petani menanam padi benih moden dengan cara tanaman moden memandangkan IADA merupakan caretaker bagi projek ini. Segala apa yang disebutkan ini saya mohon menyokong. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Seterusnya saya persilakan Yang Berhormat Langkawi. Yang Berhormat Langkawi. Silakan. Tuan Yang Dipertua, saya merujuk kepada butiran 94000 projek pemacu pertanian yang mana 592 juta ringgit dicadang diperuntukkan. Saya nampak pembentangan belanjawan kali ini tidak mensasarkan penambahbaikan kepada dasar pertanian yang sedia ada. Yang ada hanyalah tambahan peruntukan seperti juga dengan peruntukan-peruntukan yang lain. Tidak ada usaha spesifik untuk mempromosi kaedah pertanian moden di kalangan pekebun kecil. Pekebun kecil jika dibiar untuk berteruskan cara lama, tidak akan dapat memajukan diri mereka. Selama-lamanya mereka akan bergantung kepada subsidi oleh kerajaan. Sebabnya mereka tidak dapat maju ialah kerana tanah milik mereka terlalu kecil. Kita lihat di Malaysia bagaimana ladang yang besar ataupun estate
dapat meraih keuntungan. Kita biasa mendengar bahawa jumlah keluasan estet besar hanya sepertiga dari jumlah keluasan pekebun kecil. Tetapi 2/3 daripada keluaran getah umpamanya datang daripada estet besar. Sementara hanya 1/3 datang daripada ladang kecil yang lebih besar jumlahnya. Dari data ini, kita sepatutnya sudah lama sedar hanya ladang besar sahaja yang akan beri keuntungan. Selagi kita bergantung kepada ladang kecil, selama itulah pekebun akan miskin dan bergantung kepada subsidi kerajaan. Untuk mengatasi masalah ini, ladang-ladang kecil perlu digabung supaya menjadi estet yang bersaiz sekurang-kurangnya 1,000 ekar ataupun lebih. Share pekebun dalam pendapatan penggabungan akan mengikut saiz tanah sumbangan mereka kepada ladang besar. Ladang yang besar ini perlu diurus oleh pengurus yang terlatih dalam bidang pengurusan ladang. Pekebun kecil tidak mungkin urus ladang besar. Jenis tanaman hendaklah bercampur-campur. Selain daripada tanaman utama seperti getah, kelapa sawit ataupun padi, bahagian-bahagian perlu ditanam dengan sayur-sayuran, buah-buahan, ternakan ikan dan lain-lain. Dengan cara ini, apabila harga main crop jatuh atau penanaman semula diusahakan, pendapatan daripada tanaman sayur dapat menampung kehilangan pendapatan kerana kejatuhan harga ataupun tanam semula. Sekarang apabila tanaman semula diusahakan, selama 7 tahun pekebun tidak punyai pendapatan. Mereka bergantung kepada pinjaman, maka jadilah mereka orang yang pikul beban hutang. Pekebun boleh bekerja dalam estet ataupun mengadakan perusahaan sampingan. Sebagai pekerja, mereka akan dibayar gaji. Selain daripada gabungan tanah ini, teknologi moden perlu diperkenalkan. Kita tidak perlu tanah yang subur lagi. Dengan menggunakan pasu yang dipenuhi dengan sabut dan dengan saluran air bercampur baja, pengeluaran sayur boleh ditingkatkan. Kita import 60 bilion ringgit sayur-sayuran tiap tahun, sedangkan kita mampu keluarkan semua keperluan sayur dan dalam negara. Sistem vertical farming menjimatkan lagi keluasan bertanah dan menambah keluaran sayur dalam negara. Mungkin Langkawi, boleh saya mencela? Tun. Yang Muhammad simpan renggam di belakang. Belakang Tun. Boleh? Saya kira apa yang dibawa oleh Langkawi begitu menarik berkaitan dengan mood baru pertanian untuk membantu kita memperkasakan industri tani juga. Dan Yang Berhormat Langkawi, setujukah jikalau Kementerian Pertanian memberikan insentif kepada graduan kita yang kini ramai yang tidak bekerja kerana keadaan ekonomi semasa dan perlu ditarik mereka ke bidang pertanian seperti mana yang disebutkan oleh YB Langkawi tadi, perlu digabung jalinkan dengan teknologi. Kita ada IoT, AI, robotik dan sebagainya untuk mempertingkatkan pertanian dan membantu para graduan kita. Setujukah YB Langkawi terhadap cadangan tersebut? Terima kasih. Yang betul. Terima kasih. Tuan Yang betul, saya bersetuju. Yang saya tak bersetuju ialah bagi subsidi tanpa mempermodernkan dan menambahkan pendapatan petani-petani dan pekebun kecil.
Mungkin Kerajaan Perikatan Nasional sudah memikir dan melaksana cara-cara pertanian moden ini. Jika sudah, ketepikanlah saja pendapat saya ini. Tetapi setakat yang saya tahu, kebun kecil masih kecil dan peruntukan hanya untuk subsidi. Maka akan miskinlah pekebun kita selama-lamanya. Saya juga mempunyai idea berkenaan dengan menangkap ikan. Cara nelayan kita tangkap ikan akan meneruskan mereka sebagai golongan miskin. Nampak pendekatan kerajaan terhad kepada memberi allowance dan menambah allowance. Selain daripada menambah allowance, tak adakah cara untuk menambah pendapatan nelayan? Sebenarnya di Langkawi, ternakan ikan amat berjaya. Laut Langkawi dilindungi oleh pulau-pulau daripada angin kencang dan ombak tinggi. Banyaklah tempat yang sesuai untuk ternakan ikan dalam sangkar. Nelayan keseorangan tidak mungkin adakan perusahaan ini. Hanya syarikat ataupun koperasi sahaja yang mungkin. Tuan Yang Dipertua, saya dapati bahawa peruntukan untuk Kementerian Pertanian dan Industri Makanan sudah ditambah daripada 500 million kepada 1,444 million. Saya ucap syabas kepada kerajaan. Tetapi bukan peruntukan yang bertambah sahaja yang diperlukan. Pendekatan yang mengatasi kemiskinan pekebun dan nelayan amatlah penting diusahakan. Saya dapati sukar bagi saya menyokong belanjawan ini tanpa penjelasan berkenaan dengan bagaimana kemiskinan mereka akan diatasi. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat. Seterusnya saya persilakan Yang Berhormat Tanjung Karang. Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya nak menyentuh butiran 04060 subsidi dan inisiatif nelayan. Saya ingin mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada kerajaan PN yang begitu peka mengenai masalah nelayan, dan saya rasa gembira kerana apa yang dibuat oleh Barisan Nasional masa itu diteruskan oleh Perikatan Nasional. Kerana kita sudah maklum waktu PA memerintah, allowance nelayan diturunkan daripada 300 ke 200. Kita bising-bising naik pula 250. Tapi hari ini alhamdulillah allowance nelayan dinaikkan hingga ke 300, dan nelayan darat juga telah pun dapat 250. Jadi walau bagaimanapun saya ingin meminta keadilan daripada pihak kementerian, kerana saya juga dapat maklum bahawa jumlah nelayan yang mendapat bantuan ini sudah berkurangan. Kalau tak silap saya dulu 70,000, sekarang dah tinggal 40,000. Betul, saya memang bersetuju, memang kita kena buat pemutihan. Nak memastikan ciri-ciri nelayan tulen seperti mesti turun ke laut 120 hari setahun mesti dikaji. Hanya saya nak minta supaya pemutihan ini nak buat secara adil. Berilah berilah sebab dan maklumkan kepada nelayan sebab apa nama mereka ini dikeluarkan daripada list yang sepatutnya yang mereka dapat. Jadi mereka tak tertanya-tanya. Sebab pernah juga nelayan jumpa saya, dia bawa satu surat angkuh sumpah. Dia kata dia memang nelayan tulen tetapi rayuan yang tidak dihindarkan. Jadi yang pentingnya keadilan, right to be heard mesti diberi kepada nelayan. Yang kedua, saya tak pasti sama ada bantuan perumahan nelayan ini. Saya tahu masih ada, tapi saya tak nampak di bawah butiran mana. Tapi saya minta supaya bantuan baiki rumah nelayan, termasuk juga nelayan darat juga, mesti juga diberikan keutamaan. Yang kedua, mengenai subsidi padi 040400 subsidi harga padi. Saya nak tanya, mengapa subsidi ini diturunkan kurang 50 juta daripada tahun ini? Kurang, saya tengok ada beza 50 juta. Adakah kerajaan tak yakin bahawa penambahan hasil padi akan meningkat
Sepatutnya kalau kita yakin peningkatan hasil padi ini meningkat, patut subsidi ini kena ditambah. Tapi sekali dikurangkan 50 juta. Dan juga saya nak minta lagi sekali rayuan daripada petani-petani. Potongan padi ini, potongan grade padi ini. Kalau boleh janganlah terlalu tinggi sangat. Jangan terlalu tinggi. Ini kadang sampai 30%, 25%. Saya memahami ada sistem dia. Tetapi sistem dia buat ini saya ingat kenalah buat lebih adil. Kalau tidak, nelayan petani-petani walaupun dapat subsidi tetapi mereka akan kehilangan 20% daripada hasil mereka. Kemudian mengenai 040500 subsidi dan juga insentif tanaman padi. Yang ini juga saya lihat bahawa subsidi ini termasuk racun dan juga baja. Tapi harga racun ini yang tak ada subsidi, kalau boleh kena buat kajian betul-betul. Saya nak cadanglah lagi sikit. Dulu saya cuba buat tapi gagal juga. Kalau boleh dilihat, dimasukkanlah sebagai harga kawalan. Kerana harga racun ni naik sampai 50% pun ada. Jadi ini menyebabkan petani-petani nak menambah hasil tidak dapat. Dan saya juga nak mencadangkan supaya saya nak juga nak apa dua isu saya. Insentif. Adakah insentif penambahan hasil padi? Dulu waktu zaman BN, kalau petani itu tahun musim ni dapat 700 tan. Tahun depan dia dapat 800 tan, naik 1 tan. Naik 7 tan, naik ke 8 tan, naik 1 tan. Itu kita bagi insentif kenaikan. Tapi kali yang saya dimaklumkan, zaman PS itulah tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, dulu zaman BN kita ada bagi berjagung-jagung dahulu sebelum padi masak. Di mana kita beri RM300. Untuk menantikan waktu padi masak kita bagi RM300. Kerana kita tahu waktu menunggu padi masak ini untuk musim panen ini, mereka sukar untuk mendapat pendapatan. Sebab itu kita bagi RM300. Tapi kali ini saya tengok saya tak pasti sama ada insentif itu termasuk ke tidak dengan sumbangan 300. Dan juga saya juga nak merayu lagi sekali kepada pihak kementerian, tolonglah petani-petani yang mendapat hasil kurang daripada 5 tan per hektar. Kekurangan hasil ini bukan kerana apa? Kalau terbukti memang kena serangan serangga, memang kena penyakit padi, maka itu hasilnya kurang. Maka petani seperti ini mestilah diberikan bantuan. Paling-paling tidak bagilah mereka benih padi secara percuma untuk meringankan beban mereka. Dan akhir sekali, saya tahu saya dah habis masa. Akhir sekali saya nak dapat pasti butiran 04700 penyelenggaraan sistem pengairan di kawasan AIDA. Saya lihat kawasan di bawah tajuk pembangunan beberapa AIDA ada, Kota Beluk, Rompin semuanya ada. Tetapi saya nak tanya, AIDA Barat Laut, di manakah peruntukannya? Dan kalau ada pun mengapa kalau termasuk dalam butiran yang saya sebut tadi hanya 20 juta. Sedangkan hari ini kita memahami bahawa sistem pengairan, sistem perhubungan di dalam sawah padi amat mendukacitakan. Jadi kalau boleh tolong pertimbangkan pertambahan kepada AIDA Barat Laut. Terima kasih. AIDA Barat Laut Negeri Selangor. Terima kasih banyak. Terima kasih Yang Berhormat. Dan sekarang Yang Berhormat Bukit Bendera. Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya merujuk kepada butiran 020-100 industri padi dan beras. Saya merujuk kepada kerangka keberhasilan tentang pertanian dan industri makanan, Kementerian Pertanian dan Industri Makanan, petunjuk jaminan bekalan makanan negara iaitu tahap salah diri SSL, Self-Sufficiency Level untuk beras. Dalam buku ini 2019 dinyatakan sebenar 74.30%, 2020 sasaran 77%, tahun 2021 sasaran 82.39%. Saya pun hairan kerana saya membaca pengumuman menteri ialah meningkatkan SSL atau tahap salah diri bagi beras dari 70 sampai 75%. So apakah boleh menteri menjelaskan
perbezaan angka-angka SSL dalam buku anggaran ini dengan pengumuman menteri. Dan di bawah perkara yang sama juga, saya mendapati bahawa di bawah 020 100 industri padi dan beras terdapat penurunan daripada peruntukan daripada 66 juta kepada 63 juta pada tahun 2021. Minta satu penjelasan kerana terdapat pengurangan walaupun kementerian ingin meningkatkan SSL untuk beras tetapi terdapat pengurangan dari bajet. Dan Menteri dari Beluran Sabah, dan apakah usaha Menteri untuk tentang pembukaan lebih banyak tanah pertanian di negeri Sabah dan Sarawak, memandangkan di pihak Semenanjung kita mungkin kekurangan ataupun tanah-tanah pertanian yang boleh dibuka di Semenanjung telah mencapai tahap yang tertentu. So apakah perancangan strategik untuk Menteri untuk seluruh Malaysia untuk menambahkan lagi makanan khasnya di Borneo, di negeri Sabah dan Sarawak? Saya juga merujuk kepada butiran 020 000 bekalan makanan dan bekalan makanan negara. Petunjuk peratusan tahap salah diri SSL, Self Sufficiency Level, statistik daripada Department of Statistik Malaysia, DUSM, untuk Chile kita hanya mencapai 30.8%. Untuk Halia 16.2%. Untuk kubis bulat round cabbage 36.2%, dan onion tak ada, bawang tiada angka tapi SSL yang rendah. Oleh itu, apakah soalan saya, SSL yang rendah dengan import dependency ratio IDR yang tinggi, memandangkan cili, halia, bawang dan sebagainya merupakan makanan household food yang penting dalam Malaysia. Apakah memandangkan juga apabila bil food import kita mencecah kepada 60 bilion ringgit dan food trade balance deficit pada tahun 2018 mencecah kepada 18.6 bilion. Itu telah meningkat daripada 1.1 bilion tahun 1990, tahun 2006 8.5 bilion food trade balance deficit, dan sekarang 18.6 bilion. Soalan saya, apakah usaha kita memperbaiki Global Food Security Index? Malaysia dikedudukan 24 dalam Global Food Security Index, dan ini bukan sahaja melibatkan isu makanan tetapi juga kepada isu consumption dan production, harga makanan. Dan baru-baru ini India mengenalkan larangan ekspor ke atas beberapa kategori bawang dan keluar negara, maka ia memberikan impak kepada Malaysia kerana kita import banyak bawang. Dan isu-isu yang logistik, currency exchange, climate change dan sebagainya. Apakah usaha menambahkan tahap saladri SSL untuk beberapa agriculture product dan kurangkan import dependency ratio? Di bawah butiran 020 700 perikanan, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, dan terdapat penurunan dari angka anggaran 143 juta kepada 100 juta. Apakah sebabnya penurunan tersebut? Penurunan yang drastik kerana kita dapati perikanan adalah satu industri yang penting. Apakah hasil kita telah meminda atap perikanan kita pada tahun 2019 yang diluluskan Parlimen ini? Apakah usaha perikanan laut dalam ataupun tuna industri di Lautan Hindi, apakah hasil dalam perubahan pindahan akta itu? Perkara terakhir, Tuan Pengerusi, 02000 bekalan makanan juga terdapat di bawah nisbah tahap saladri SSL, Self Sufficiency Level, tentang daging kambing 12.1%, daging lembu, beef 23.7%, dan sekali lagi SSR yang rendah dan IDR yang tinggi. Department Statistik, apakah usaha kita untuk menambahkan bekalan makanan daging dalam negara, dan saya meminta satu penjelasan daripada Menteri. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Bendera. Seterusnya Yang Berhormat Jemput. Terima kasih
Datuk Seri Yang di-Pertua kerana memberi keizinan saya untuk mengambil bahagian dalam perbahasan Pembekalan 2021 peringkat jawatankuasa Kementerian Pertanian dan Industri Makanan pada pagi ini. 0211 100 Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia MARDI. MARDI merupakan salah satu institusi yang menjadi tunjang utama menentukan jatuh bangun sektor pertanian, industri makanan. Hal ini kerana peranan dan dimainkan oleh institut tersebut amat penting bagi melakukan penyelidikan pembangunan R&D terhadap pengeluaran, pemprosesan, tanaman, ternakan dan sebagainya. Walau bagaimanapun, peruntukan untuk MARDI pada tahun hadapan telah dikurangkan sebanyak 22 juta iaitu kepada 190 juta berbanding dengan 212 juta sebelum ni. Sedangkan banyak tanaman dan ternakan di negara ini masih merekodkan tahap sara diri SSL yang rendah serta memerlukan R&D, peningkatan pengeluaran serta kualiti. Apa yang disebut oleh Bukit Bendera tadi adalah sama kerana halia kita hanya ada 16.2%, cili 30.8%, mangga 32.1%, daging kambing 12.1%, daging lembu 23.7%. Ini menunjukkan bahawa tahap sara diri kita amat rendah berbanding dengan negara-negara lain. Soalan saya, mengapakah peruntukan bagi perbelanjaan R&D dipotong sebanyak 10% bagi tahun hadapan? Dan adakah pemotongan ini wajar dilakukan di saat negara sedang berusaha memastikan tahap sekuriti makanan berada dalam keadaan stabil? Sejauh manakah pengurangan peruntukan ini boleh memberi kesan kepada aspek latihan bantuan R&D untuk industri pertanian? Pada hemat saya, pemotongan pembelanjaan bagi tujuan R&D tidak boleh dikurangkan kerana ia masih lagi perkara yang perlu dilakukan untuk menjamin sekuriti makanan. Antaranya boleh adalah minta penjelasan. Antaranya adalah okey sikit. Bagi. Ya, Muhammad jempol. Mungkin Muhammad menyadari bahawa industri makanan dalam negara kita ini adalah antara yang ketinggalan jauh dibandingkan dengan negara-negara seperti Indonesia, Thailand dan lain-lain. Apakah yang berhormat jempol ingin mencadangkan kepada kerajaan bahawa masanya sudah sampai untuk kerajaan dan kementerian ini untuk mempertingkatkan kualiti peningkatan ekspor kita, bukan import semata-mata. Sebab dari segi perikanan, dari segi sayur-sayuran, buah-buahan, semua dilonggok daripada luar negara dan kita akhirnya bergantung kepada supply luar negara. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kinabatangan sudah jadi timbalan CM ni lain sikit. Ada tertib. Jadi betul apa yang disebut oleh Kinabatangan tu dan masukkan dalam ucapan saya. Kerana dalam suasana sekarang kita tahu keperluan makanan dalam keadaan COVID hari ini memang terlalu mendesak dan ianya perlukan suatu kajian R&D yang cukup mantap dan bukan saja kajian tetapi pelaksanaan itu sangat penting. Bagaimana orang kampung ini boleh terlibat. Contohnya saya sebut tadi 30.8 pengeluaran cili. Maknanya sepanjang masa kita mengimport cili daripada luar. Jadi kenapa cili yang boleh kita tanam tak boleh kita buat? Dan masalah orang kampung hari ini kerana bila dah tanam macam mana pemasarannya. Yang ini kadang-kadang kita kena tengok dari segi farma macam mana peranannya, suruh orang kampung tanam. Tetapi bila orang kampung nak jual, harganya merudum. Jadi pulangan modal pun tak dapat. Yang ini perlu ada kajian yang khusus supaya orang kampung ataupun pekebun kecil ini dapat manfaatnya. 90-200 industri tanaman ternakan perikanan. Industri ini bukan saja memerlukan hala tuju baru dalam perancangan RMK12, namun industri tersebut juga memerlukan pelapis baru. Sumber tenaga merupakan perkara pokok yang perlu diberi perhatian oleh kementerian untuk memperkukuhkan sektor pertanian dan industri makanan. Hal ini kerana industri tersebut masih dipelopori oleh orang sudah berumur. Mereka golongan muda, bukan budak, sangat menyedihkan. Soalan saya, berapakah nisbah pelibatan antara warga tua dan golongan muda mengikut pecahan tanaman, ternakan dan perikanan?
Pada tahun 2019 sebanyak 58.2% individu menganggur di negara ini merupakan golongan muda dan angka tersebut dijangka terus meningkat akibat pandemik COVID. Namun setakat September 2020, peluang pekerjaan terhadap sektor pertanian adalah sekitar 5.9%, iaitu tertinggi berbanding dengan sektor lain. Jadi satu lagi Speaker, 1,008 unit entrepreneur muda. Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan angket 11 dan khas untuk golongan muda berumur 18 hingga 40 tahun. Ianya bertujuan menggalakkan pelibatan golongan muda dalam bidang usahawan agro berasaskan semua aktiviti dan dalam rantaian ini semua sektor pertanian. Soalan saya, apakah insentif yang telah berjaya mencapai matlamat dan sasaran awal yang telah ditetapkan sebelum ini? Berdasarkan jawapan yang telah diberikan oleh Hormat Menteri semasa sesi penggulungan peringkat dasar sejak 2014 hingga 2020, program ini telah berjaya membantu seramai 1,176 orang dengan jumlah peruntukan sebanyak 24 juta. Ini bermakna purata bagi setiap negeri hanyalah sekitar 168 orang sahaja mendapat kelulusan geran pembiayaan di program ini. Pada khidmat saya, angka ini masih terlalu kecil berbanding dengan golongan muda berumur 18 hingga 40 tahun pada setiap tahun. Peruntukan bagi tahun hadapan pula dikurangkan 5 juta kepada 15 juta sahaja berbanding dengan sebelumnya. Soalan saya, sejauh manakah sambutan program di kalangan orang muda dan manakah peruntukan bagi tahun hadapan dikurangkan? Pada khidmat saya, peruntukan program ini tidak seharusnya dikurangkan oleh kerajaan. Hal ini kerana usahawan yang telah menjadi norma baru pada masa ini disebabkan kehilangan pekerjaan. Terima kasih, Speaker. Terima kasih. Yang Berhormat Pokok Senang. Terima kasih, Datuk Yang di-Pertua. Saya ingin menyentuh butiran 020700 yang berkaitan dengan LKIM. Mohon penjelasan daripada pihak Kementerian Pertanian iaitu berkaitan dengan pengurangan sebanyak ringgit Malaysia 37 juta daripada berbanding dengan bajet pada 2020. Dan sedangkan saya lihat bahawa tanggungjawab LKIM ialah untuk membantu meningkatkan taraf sosioekonomi kehidupan para nelayan. Jadi bila dengan pengurangan sebanyak ringgit Malaysia 37 juta ini, saya melihat bahawa ada sesuatu yang tidak kena dalam soal bagaimana kita nak memperbanyakkan lagi program-program yang lebih boleh membangunkan taraf sosioekonomi di kalangan kaum nelayan. Dan yang kedua ialah butiran 040400. Redang. Sikit je. Sekejap. 040400 iaitu yang berkaitan dengan penurunan subsidi harga padi daripada 620 juta kepada 570 juta. Bermakna bahawa pengurangan sebanyak 50 juta. Adakah bermakna bahawa menunjukkan kerajaan melihat yang hasil padi pada tahun hadapan ini akan turun? Maknanya hasil padi di kawasan macam di Jerulun, di tempat Tuan di-Pertua, Kampung Sanglang tu antara kawasan padi yang meningkat. Jadi tak tahulah kuat-kuat adik-beradik ni akan dia bawa rasa lemah dah, tak mau dah nak buat bendang ni. Jadi hasil padi dia menurun. Jadi ini memberikan kesan menunjukkan bahawa kerajaan begitu tidak mempunyai satu perancangan bagaimana nak meningkatkan hasil padi. Bila meningkat hasil padi sudah tentu peruntukan subsidi harga padi itu akan meningkat. Tetapi bila subsidi harga padi unjurannya sudah pun melihat bahawa menurun, bermakna bahawa kerajaan sudah ada unjuran yang hasil padi akan menurun. Jadi saya minta berapakah unjuran hasil padi pada tahun 2021? Terima kasih Pokok Sena. Untuk pengerusi tadi Pokok Sena bangkitkan berkenaan dengan butiran 020700 LKIM, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia. Dan dia ada berkaitan juga dengan butiran 00500 LKIM juga. Yang 020770 tadi kekurangan bajet untuk 2021. Tetapi di butiran 00500 ada peningkatan baru 41 juta untuk 2021. Sebelum itu tidak ada apa-apa belanja langsung. Jadi saya ingin mendapatkan penjelasan daripada Pokok Sena, mengapakah jumlah ini pertama tadi yang tadi turun tapi yang ini banyak pula.
daripada kosong pada tahun sudah, tetapi akan datang ni adalah 41 juta. Adakah ini termasuk juga usaha-usaha LKIM untuk membantu nelayan dari segi pembinaan jeti? Kerana di kawasan ledang saya banyak jeti-jeti yang sudah daif yang perlu dibaik pulih. Terima kasih. Baik, saya minta masuk sebahagian daripada ucapan saya. Kerana yang disebut tadi itu 41 juta itu dalam bentuk pembangunan. Dalam bentuk pembangunan. Apa yang saya maksudkan tadi ialah dalam pengurusan yang menunjukkan berlaku penurunan. Kemudian saya juga ingin menyentuh dalam P21 iaitu berkaitan dengan butiran 10,008 berkaitan dengan pengurangan 5 juta kepada program unit agropreneur, usahawan muda ni, dan tidak tercatat dalam buku ini iaitu peruntukan 2020 sebanyak 20 juta, tetapi yang dicatat ialah dalam tahun 2021 ini anggarannya ialah sebanyak 15 juta, bermakna turun 5 juta. Adakah kita tidak lagi nak berusaha untuk membantu golongan muda yang boleh dibangunkan supaya mereka menjadi usahawan dalam bidang pertanian ini, sedangkan kita berhadapan dengan suasana COVID yang melanda, pandemik COVID yang melanda negara kita ini, dan kita melihat sektor pertanian adalah sektor yang terbaik untuk membantu mereka menjana pendapatan. Kemudian saya juga ingin menyentuh berkaitan dengan 03300 latihan kemahiran pertanian. Latihan kemahiran pertanian. Ini soal TVET, soal TVET. Ini juga berlaku penurunan sebanyak lebih kurang 8 juta penurunan latihan TVET. Jadi saya mohon kenapa persoalan latihan kemahiran ini turun, sedangkan macam saya sebutkan tadi dalam suasana pandemik 19 ini, COVID-19 ini, inilah masa yang terbaik untuk kita membangunkan lagi kemahiran khususnya di kalangan generasi muda dalam sektor pertanian ini, untuk mereka dapat terjun masuk ke dalam sama ada menjadi pekerja-pekerja mahir di bidang pertanian ataupun usahawan-usahawan mahir dalam bidang pertanian. Jadi saya minta, apakah program-program latihan kemahiran yang telah pun berlaku dan apakah program latihan jangka pendek yang akan dilakukan dalam program latihan kemahiran pertanian ini. Jadi ini yang saya mohon penjelasan daripada pihak kerajaan. Terima kasih. Terima kasih. Akhir sekali Yang Berhormat Arau, silakan. Yang Berhormat Arau. Sahabat Bernam. Sahabat Bernam dulu. Yang Berhormat Arau. Arau bagi Chan kat sahabat Bernam lah. Terima kasih Yang Berhormat Speaker. Saya tak mahu bergurau. Saya uruskan saya Yang Berhormat dengan Yang Berhormat. Pertama sekali ialah butiran 020100 industri padi dan beras. Saya sekalikan dengan 020900 Lembaga Kemajuan Pertanian Muda dan juga butiran 021000 Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu. Yang Berhormat, perkara asas yang kita nak tanya kepada Yang Berhormat Menteri ialah petani mengusahakan padi. Daripada padi, untuk membolehkan mereka dapat hasil, mereka melalui satu proses, dan selepas itu kita pergi kepada pengelang beli padi, dan di situlah petani mendapat harga daripada usaha mereka. Tetapi sepanjang proses untuk pergi ke kilang padi itu, dia melalui proses yang kerajaan bantu. Kerajaan bantu benih, kerajaan bantu baja, kerajaan bantu racun. Dan usahanya ialah di peringkat mereka hanya mengusahakan supaya padi itu ditanam, kemudian kita baja, kita buat racun. Semua proses ini petani sendiri sama dia dapat tak banyak ataupun dia rugi, tetapi orang yang terlibat dalam proses ini sampai ke kilang padi, termasuklah orang yang bawa lori, mesin padi, traktor, membajak sawah, semuanya untung. Tapi yang petani tak untung. Jadi apakah boleh kerajaan fikirkan bahawa dalam proses ini supaya petani dapat terus keuntungan setelah mereka menjual kepada pengelang. Jadi ini saya ingat ini yang terbaik, sebab kita telah buat begitu lama dan kita meneruskan usaha untuk membantu petani, tetapi petani tidak dapat sebanyak mana dibandingkan dengan orang yang mengambil keuntungan daripada
proses untuk sampai ke kilang padi. Jadi itu saya ingat kerajaan kena fikirkan. Dan yang terakhir ni yang menjadi pertikaian ialah berhubung dengan benih padi. Ya, saudara, bersua kembali langsung dari Parlimen bersama saya Andy Reza Rohadian. Ketika ini sedang berlangsung sesi perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2021 atau Belanjawan 2021 peringkat jawatankuasa yang akan terus berlangsung sehingga pukul 3 petang nanti sebelum ditangguhkan pada pukul 10 pagi esok. Untuk makluman anda, sebenarnya sesi perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2021 peringkat jawatankuasa ini telah pun bermula sejak Khamis lepas dan akan berlangsung selama 11 hari berakhir pada Selasa 15 Disember. Anda boleh terus mengikuti sesi perbahasan tersebut di laman YouTube rasmi Parlimen Malaysia. Baik, terdahulu sebelum sesi perbahasan RUU Perbekalan 2021 peringkat jawatankuasa bermula telah pun berlangsung seperti biasa, saudara. Sesi pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan ini antara intipatinya. Dewan dimaklumkan bahawa prestasi ekonomi negara semakin baik meski berdepan cabaran penularan COVID-19. Kenyataan dibuat oleh Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi atau Joseph Kurup mengambil kira perkembangan positif dalam sektor pembinaan dan juga pertanian. Jelasnya indeks pengeluaran sektor pembuatan meningkat 2.1% pada September lalu berbanding pengucupan 2.1% pada Ogos. Nilai jualan sektor tersebut juga meningkat sebanyak 3.7% kepada 121.2 bilion ringgit pada September. Harga minyak sawit mentah juga telah kembali mencecah paras melebihi RM3,000 setan pada November dan kini berharga RM3,422 per tan berbanding paras terendah iaitu RM2,074 setan pada Mei tahun ini. Harga getah SMR 20 juga meningkat ke paras tertinggi iaitu kepada 6.33 sen sekilo pada November berbanding 4.73 sen iaitu paras harga terendah pada April 2020. Melihat kepada perkembangan tersebut, ini bererti bahawa sektor pembuatan dan juga pertanian antara penyumbang utama dalam membantu memacu pertumbuhan ekonomi negara dalam tempoh pandemik COVID-19. Dewan turut diberi maklum bahawa pemberi maklumat ataupun whistleblowers yang bertindak dengan niat baik akan diberi perlindungan, termasuk perlindungan kepada maklumat sulit serta perlindungan daripada tindakan yang memudaratkan. Perlindungan yang diberikan adalah melalui agensi penguatkuasa yang digariskan dalam Akta 711, antaranya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM, Jabatan Imigresen JIM dan juga Polis Diraja Malaysia PDRM. Baik, wakil-wakil rakyat hari ini juga diberi maklum bahawa golongan warga emas yang terkesan dengan penularan COVID-19 disaran untuk menghubungi Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM yang terdekat bagi memohon sebarang bantuan yang diperlukan. Rakan saya Syamira Sufri nanti akan berlintas langsung dari lobi Parlimen untuk membawakan lebih banyak intipati sesi pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan dalam berita tengah hari pukul 1 tengah hari nanti. Kita jumpa lagi esok untuk hari ke-6 hari ke-4 minggu yang ke-6 minggu yang ke-5 persidangan Dewan Rakyat bersama saya Andy Reza Rohadian. Salam hormat. Assalamualaikum.